Jangan Hai Tu Sahabah. Waktu ini bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat berpuasa. Bertemu lagi kita pada petang ini Ustaz untuk sama-sama kita nak menelusuri kisah-kisah para sahabat. Dan petang ini tajuk atau cerita yang bakal kita belajar daripada kisah-kisah para sahabat yang bakal juga Ustaz cerita kepada kita insya-Allah yang bertajuk Fairuz Ad-Dailami. Macam mana pula kisahnya? Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada DJ Syafiq hafizahullah. Ahbabuna fillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya dan inayah daripadanya sekali lagi kita ke udara untuk kita bicara berkenaan dengan insan-insan hebat yang terpilih untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kita pada petang ini Syafiq berkenaan dengan Fairuz Ad-Dailami. Mungkin nama-nama yang jarang sekali kita dengar. Nama Fairuz biasa. Cuma nama sahabat yang bernama Fairuz ni mungkin ni ada di kalangan kita mungkin kali pertama. Tapi Masya Allah, orangnya Nabi kita katakan Fairuz adalah seorang yang diberkati daripada keluarga yang berkat. Masya Allah. Dia sendiri adalah orang yang diberkati Allah dan dia juga lahir daripada keluarga yang diberkati. Masya Allah. Abahuna fillah, kisah bermula tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam mula mengadu sakit sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali daripada melaksanakan haji wada', haji yang terakhir. Berita tentang geringnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah tersebar luas ke seluruh semenanjung tanah Arab. Maka seorang lelaki bernama Aswad Al-Ansi yang berada di Yaman mula murtad daripada Islam sesudah mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan sakit dan juga seluruh kaum muslimin dalam keadaan duka cita menerima berita tersebut. Maka dia mengambil peluang itu dengan murtad. Langkah yang diambilnya itu diikuti pula oleh Musailamatul Kazzab yang berada di Yamamah juga murtad. Begitulah juga Tulaihah Al-Asadi yang berada di Asad juga murtad. Ketiga-tiga orang yang murtad itu mengaku mereka adalah Nabi yang diutuskan kepada kaum masing-masing. Masya Allah. Ini merupakan gejala murtad yang berlaku sebelum wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan keadaan kucak-kacir, urus takbir para sahabat dan kaum muslimin pada ketika itu kerana kebimbangan dengan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengambil peluang di situ murtad dan mengaku menjadi nabi kepada kaum masing-masing. Mereka mengaku mereka adalah nabi kepada kaumnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutuskan kepada kaum Quraisy. Aswad Al-Ansi di Yaman adalah seorang dukun yang selalu memakai sarung tangan hitam, berkulit hitam dan sentiasa memakai pakaian-pakaian ahli sihir. Beliau memiliki tenaga yang kuat dan badan yang sasa. Lebih dari itu, dia adalah orang yang sangat pandai dan petah dalam berbicara dan berhujah. Seorang yang sangat cerdas dan mampu membingungkan akal orang lain dengan pembohongan-pembohongannya. Dia juga mampu memperdaya orang ramai dengan harta, kedudukan dan juga jawatan. Dia tidak pernah langsung bertemu dengan orang ramai kecuali dengan menggunakan topeng demi menjaga penyamaran dirinya dan juga menjaga kewibawaannya pada ketika itu. Akan tetapi pada saat itu keturunan Al-Abna yang memiliki pengaruh yang kuat di Yaman, mereka yang mempunyai kedudukan di kalangan penduduk Yaman
Dan di antara mereka yang paling terkenal pada ketika itu ialah Fairuz Ad-Dailami, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abna adalah gelaran kepada mereka yang lahir daripada kacukan Parsi dan Arab. Jadi Fairuz Ad-Dailami ini adalah daripada keturunan bangsawan Parsi yang berkahwin dengan wanita-wanita Arab Yaman. Yang akhirnya lahirlah kumpulan tersebut dan mereka digelar dengan panggilan Al-Abna. Pemimpin mereka bernama Badhan, yaitu Raja Yaman yang pernah saya ceritakan dalam kisah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi dahulu, sekiranya ada di kalangan para pendengar yang pernah mendengar kisah tersebut. Jadi pemimpin mereka bernama Raja Bazan yang memeluk Islam. Dia adalah seorang Raja Yaman mewakili Raja Parsi. Tatkala beliau mengetahui akan kebenaran dan keagungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bazan telah mengisytiharkan dirinya Islam dan meninggalkan ketaatannya terhadap Raja Parsi. Bahkan dia menyertai agama Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh kaumnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah melantik Bazan untuk meneruskan kegiatannya sebagai raja yang mengurus takbir masyarakat Yaman. Bazan terus menetap di Yaman sehinggalah beliau meninggal dunia sebelum munculnya Aswad Al-Ansi yang kita sebut pada awal tadi, yaitu orang yang mengaku dirinya adalah nabi kepada penduduk-penduduk Yaman. Yang menjadi pengikut Aswad Al-Ansi adalah kaumnya sendiri, yaitu Bani Mazhij. Maka Aswad telah berangkat bersama kaumnya ke Sana'a dan mereka berjaya menggulingkan Gubernur Sana'a yang bernama Syahra bin Bazan, yaitu anak kepada Raja Bazan. Bahkan Aswad juga mengahwini isteri Syahra dalam hal keadaannya terpaksa, memaksa isteri Syahra itu lalu dikahwinkan kepada Aswad Al-Ansi yang bernama Azdad. Kemudian dengan kekuatan yang dia ada, dia berangkat daripada Sana'a ke beberapa wilayah yang lain, menyeru orang ramai untuk mentaatinya sebagai seorang nabi. Semua wilayah dengan begitu cepat tunduk di bawah kekuasaan Aswad Al-Ansi, sehingga semua negeri yang terletak di antara Hadramaut hinggalah ke Taif tunduk kepada Aswad Al-Ansi dan berada di bawah kekuasaannya. Begitulah juga negeri-negeri yang terdapat di antara Bahrain dan Aden, semuanya jatuh ke tangan Aswad Al-Ansi dan dia berjaya memurtadkan penduduk sekitarnya. Yang membuatkan Aswad Al-Ansi dapat menipu semua orang dan membuatkan mereka ditakluki dengan kekuasaannya adalah kelicikannya dan juga tipu dayanya yang hebat dalam sihir, dan begitulah juga kepetahannya dalam bercakap. Dia mengaku di hadapan para pengikutnya bahawa dia mempunyai seorang malaikat yang terus membawa wahyu kepadanya untuk mengucapkan ataupun memberitahu hal-hal yang gaib. Padahal semua itu adalah sihir yang digunakannya daripada perantaraan jin yang menyampaikan berita-berita kepadanya. Untuk mewujudkan kebenaran pengakuannya itu, dia juga sengaja mengirimkan beberapa orang pengintip-pengintip ke seluruh pelusuk daerah jajahannya. Maka pengintip-pengintip itu ditugaskan untuk mengumpulkan maklumat dan rahsia-rahsia terkini yang dibicarakan oleh orang ramai. Maka mereka akan menyampaikan kepada Aswad Al-Ansi dalam hal keadaannya tersembunyi,
yang akhirnya Aswad tampil berucap di hadapan orang ramai seolah-olah dia mengetahui seluruh rahsia yang dibicarakan dan isi hati tiap-tiap orang yang ada. Ini yang menyebabkan orang ramai terpegun dan mengakui bahawa dia adalah Nabi yang diutuskan sebagaimana Muhammad telah diutuskan kepada bangsa Quraisy. Setiap orang yang menghadapi masalah dan hajat tatkala bertemu dengan Aswad, sebelum mereka menceritakan hajat dan keperluan, Aswad sudah pun menceritakan lebih dahulu keperluan dan hajat mereka. Bahkan beliau mampu untuk memberitahu hal-hal yang aneh, yang mengkagumkan, yang menjadikan orang semua kebingungan dan kehairanan. Itu semua berlangsung dan berlalu sehinggalah Aswad berjaya mengumpulkan suatu kekuatan dan dakwahnya bagaikan api yang marak menyala sehinggalah seluruh daun kering semuanya disambar api. Begitulah hal keadaan dakwah Nabi palsu tersebut. Jadi insya-Allah kita akan sambung bagaimana tindakan Rasulullah SAW di saat akhir hayat baginda, bagaimana Nabi kita menghadapi kesusahan dan kemelut ummah ini dengan fitnah munculnya 3 orang nabi palsu sebelum wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung sesudah ini. Alhamdulillah, itu dia. Sekejap lagi kita nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan kisah Fairuz Ad-Dailami. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami hanya di IKIM FM. Fairuz Ad-Dailami dalam rancangan Hai Sahabah bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Silakan Ustaz. Ahbabuna fillah, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu berita kemurtadan Aswad Al-Ansi dan penaklukan yang telah dilakukan olehnya ke atas negeri Yaman, bahkan kepada seluruh daerah-daerah sekitarnya, baginda sallallahu alaihi wasallam memandang hal itu merupakan satu mukhianatan yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan 10 orang sahabat yang ternama, sahabat-sahabat yang utama, untuk membawa surat perintah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh penduduk Yaman yang teguh dengan pendirian Islam, dan dihantar juga kepada mereka yang lebih awal memeluk Islam, yang sudah setia dengan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kumpulan al-awwalin itu untuk menghadapi fitnah yang telah melanda keimanan mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya mereka segera menghapuskan Aswad Al-Ansi dengan apa cara sekalipun. Tidak ada orang yang menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kumpulan al-awwalin ini kecuali mereka segera menyahut perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang paling segera menyahut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh kisah kita ini yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, dan begitulah juga penyokong-penyokongnya, mereka daripada keturunan Al-Abna, iaitu keturunan kacukan Parsi dan Arab. Kata Fairuz Ad-Dailami, aku dan beberapa orang daripada Al-Abna tidak pernah rasa ragu sedikit pun terhadap agama Allah, dan tidak pernah terlintas di hati salah seorang di antara kami untuk memberikan kebenaran terhadap musuh Allah, yakni mempercayai Aswad Al-Ansi. Kami hanya menanti saat yang tepat untuk kami mengalahkan musuh tersebut dengan apa cara sekalipun. Tatkala kami dan beberapa orang yang terdahulu memeluk Islam menerima surat daripada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami saling membantu untuk melakukan tugas tersebut, mencari ruang dan peluang untuk kami hapuskan nabi palsu yang muncul dan telah memalukan kami dan seluruh bangsa Yaman. Aswad Al-Ansi bagaikan orang yang sudah dikuasai dengan kesombongan dan takbur, kerana telah merasakan dirinya berjaya menakluki satu daerah yang besar.
Maka dia merasa angkuh di hadapannya panglima pasukannya sendiri yang bernama Qais bin Abdi Yaqut. Tindakan Aswad terhadap Qais telah berubah sehingga Qais merasakan tidak aman lagi daripada kejahatan Aswad Al-Ansi. Masya Allah, panglima angkatan perangnya sendiri rasa ya dia sudah tidak selamat dengan keangkuhan Nabi palsu tersebut. Maka pada ketika itulah kata Fairuz Az-Dailami, maka aku dan sepupuku yang bernama Zawaih telah pergi bertemu dengan Qais. Kami menyampaikan surat Rasulullah SAW kepadanya. Lalu kami juga mengajaknya untuk menumpaskan Aswad sebelum kami semua ditumpaskan. Maka Qais yang merasakan dirinya sudah tidak aman dengan kejahatan dan kesombongan Aswad telah menerima ajakan kami dengan lapang dada. Dia juga telah menceritakan semua rahsia-rahsia Aswad Al-Ansi dan bagaimana penipuan-penipuan yang telah dilakukan oleh Aswad Al-Ansi terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Bahkan Qais merasakan kedatangan kami kepadanya merupakan satu peluang yang baik dan rahmat daripada langit yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buatnya untuk menghapuskan kezaliman, kejahatan, bahkan penipuan terhadap seluruh bangsa Yaman. Maka kami bertiga berjanji untuk menghadapi manusia murtad pendusta itu. Dengan kami akan menyerangnya daripada dalam. Sebagaimana rakan-rakan kami pula yang lain akan bersedia untuk menyerang daripada luar. Rancangan kami semakin teguh ketika mana sepupu kepada Fairuz Ad-Dailami, iaitu isteri Aswad Al-Ansi yang dikahwini secara paksa, turut serta ingin menumpaskan suaminya itu. Kata Fairuz Ad-Dailami, aku berangkat ke istana Aswad Al-Ansi dan aku bertemu dengan sepupuku itu. Dan aku berkata kepadanya, wahai sepupuku, engkau telah mengetahui keburukan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh orang itu. Dia telah membunuh suamimu, memperkosa wanita dari kaummu, bahkan mencelakakan banyak kaum di kalangan lelaki dan juga perempuan. Dia juga telah merebut kekuasaan dan kekayaan daripada mereka. Dia memaksa mereka untuk tunduk di bawah keangkuhannya. Dan inilah surat Rasulullah SAW yang telah ditujukan kepada kita semua secara khusus dan kepada penduduk Yaman secara umum, agar kita dapat menghapuskan dan menghentikan fitnah yang sedang merebak sekarang ini. Apakah engkau akan menolong kami untuk melakukannya? Tanya Fairuz kepada Adzad. Maka bertanyalah wanita itu, apa yang harus aku lakukan untuk membantu kalian? Jawab Fairuz, engkau dapat menolong kami untuk mengeluarkannya. Dia berkata, bahkan aku dapat menolong kalian untuk membunuhnya. Masya Allah. Fairuz mengatakan, boleh tak tolong umpan supaya Aswad ini keluar dan terdedah supaya mudah dibunuh. Kerana mereka semua tidak kenal Aswad kerana dia sentiasa bertopeng dan tak pernah muncul di khalayak ramai, hanya muncul di kalangan angkatannya sahaja. Maka berkata wanita itu, bukan sekadar nak mengeluarkan dia, bahkan aku akan menolong kalian untuk membunuhnya. Maka jawab Fairuz, demi Allah, aku tidak inginkan hal yang lebih baik daripada itu. Akan tetapi aku khawatir untuk meminta kamu melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Biarlah kami yang melakukannya. Wanita itu langsung berseru, demi zat yang telah mengutuskan Nabi Muhammad yang membawa kebaikan sebagai seorang Rasul,
yang menyampaikan khabar gembira dan peringatan. Aku tidak pernah ragu terhadap agamaku walaupun sesaat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seorang manusia yang lebih aku benci daripada setan ini. Masya Allah, ya, maksudnya dia sungguh benci terhadapnya Aswad Al-Ansi, Masya Allah, ya. Kata dia tidak ada makhluk Allah yang paling dia benci yang lebih daripada syaitan tersebut. Tidak aku ketahui apapun tentang dirinya selain dia adalah orang yang sangat durjana, pendosa, tidak mengajak kepada kebaikan, dan dia juga merupakan penagih-penagih kepada kejahatan yang tidak pernah berhenti daripada berbuat jahat. Fairuz bertanya kepada wanita itu, bagaimana caranya untuk kami membunuhnya? Maka jawab wanita itu, dia adalah seorang yang selalu berhati-hati dalam menjaga keselamatannya. Tidak ada tempat di istana ini yang tidak dikelilingi oleh penjaga, kecuali satu bilik yang tersembunyi. Bilik itu akan kelihatan daripada tempat ini, iaitu beliau menunjukkan lokasinya. Jika malam menjelang, kalian datanglah ke bilik tersebut di tengah kegelapan malam. Di dalamnya kalian akan mendapati senjata dan juga obor untuk kalian gunakan. Kalian akan menemuiku di sana untuk menanti kedatangan kalian. Kemudian kalian dapat menyusup ke dalam ruangan tempat persembunyian musuh Allah itu, dan kalian akan dapat membunuhnya. Masya Allah, wanita itu sendiri yang akan tunjukkan bagaimana dan di mana tempatnya untuk mereka masuk ke istana dan membunuh Aswad Al-Ansi. Fairuz berkata, akan tetapi untuk membuka kamar yang bilik yang seperti itu yang terdapat dalam istana ini bukanlah perkara yang sangat mudah. Boleh jadi akan ada orang yang akan menemui kami dan akan berteriak memanggil orang lain, penjaga-penjaga lain, dan itu akan membawa akibat yang buruk bagi diri kami. Maka berkatalah Asdad, engkau tidak perlu rasa bimbang. Aku ada solusinya. Suruhlah salah seorang yang engkau percaya untuk menemuiku dengan menyeru sebagai seorang tukang. Nanti aku akan menyuruh dia membuka pintu tersebut dari dalam, sehinggalah akan terdedah kedudukan musuh Allah. Dan kalian semua jangan bimbang, aku sendiri yang akan menunjukkan jalan kepada kalian. Masya Allah, yang bersemangatnya dia untuk menghapuskan pembunuh kepada suaminya, bahkan yang pembunuh kepada akidah ummah pada ketika itu, kerana telah memurtadkan ribuan orang. Maka Aswad berkatalah Fairuz Ad-Dailami, bagus sekali cadangan itu. Kemudian beliau pun kembali memberitahu kepada para sahabatnya yang pada ketika itu turut bersama dengan mereka, ialah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan mereka membulatkan tekad dan sepakat untuk mengambil tindakan sebagaimana yang telah mereka rancangkan. Apa kesudahannya, insya-Allah kita akan sambung sesudah ini. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung sekejap lagi berkaitan kisah Fairuz Ad-Dailami. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami hanya di IKIM FM. Hazri Hashim Al-Bintani, silakan Ustaz. Ahbabuna fillah, tatkala malam menjelma dan waktu yang telah ditentukan telah tiba, Fairuz Ad-Dailami berangkat bersama dua orang sahabatnya yang gagah. Mereka telah menyusup masuk ke tempat yang telah ditentukan oleh isteri kepada Aswad Al-Ansi itu. Mereka berjaya memasukinya melalui pintu jendela yang telah pun dibuka. Dan mereka juga mendapati wanita itu sudah pun menanti kedatangan mereka dengan senjata yang telah disiapkan untuk mereka. Mereka terus menuju ke istana Aswad Al-Ansi.
musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kepada Rasulnya. Ternyata Aswad yang pada ketika itu sedang nyenyak tidur di kamarnya, tidak menyadari akan para sahabat, ya, Fairuz Ad-Dailami yang masuk ke situ. Wanita itu menunjukkan mana satu Aswad Al-Ansi yang sedang tidur dengan dengkuran-dengkurannya. Maka kata Fairuz, aku pun menghampirinya dan nyata dia nyenyak tidur sehinggalah tidak langsung sedar. Maka dengan secepatnya aku telah melibaskan pedang ke lehernya sehinggalah lehernya hampir-hampir putus. Dia menjerit dan merengek dengan suara rengekan bagaikan unta yang disembelih. Maka tatkala para pengawal mendengar jeritan itu, mereka semua menyerbu ke arah bilik tersebut untuk bertanya khabar apa gerangannya dan apa yang berlaku. Maka pada ketika itu isteri kepada Aswad memainkan peranan. Beliau mengeraskan suaranya mengatakan, kembalilah kalian dengan tenang ke tempat masing-masing. Sesungguhnya Nabi Allah sedang menerima wahyu. Maka para penjaga itu pun kembali ke tempat mereka, Masya Allah. Disebabkan dia menipu mengatakan dia Nabi yang menerima wahyu. Maka ketika mana dia terbunuh dalam hal keadaan dia merengek dan mengerang kesakitan itu. Istrinya yang dikahwini secara paksa itu, yang berkomplot untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menggunakan helah tersebut, mengatakan, jauhlah kalian daripada pintu, sesungguhnya Nabi Allah sedang menerima wahyu. Masya Allah. Fairuz Ad-Dailami meneruskan ceritanya mengatakan, kami terus berada di istana Aswad sehinggalah terbit fajar. Maka ketika mana terbitnya fajar subuh, aku berdiri di salah satu tembok lalu melaungkan kalimah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mengumandangkan azan sehinggalah apabila aku sampai kepada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka aku telah menambah dengan ucapan wa asyhadu anna Aswad Al-Ansi kadzab. Aku bersaksi bahawa Aswad Al-Ansi adalah seorang pendusta. Dari maksud daripada azan tadi bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Aswad Al-Ansi adalah seorang pendusta. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat mengejutkan. Maka pada ketika itu angkatan kaum muslimin yang berada di luar istana, mereka sudah tahu dengan azan itu bahawa Aswad telah pun ditewaskan, dan mereka mengambil peluang untuk menyerbu masuk dan menyerang. Begitu juga tatkala para pengawal semua mendapat tahu bahawa adanya penceroboh yang masuk ke istana mereka, mereka menyerbu ke arah Fairuz Ad-Dailami. Namun mereka terkejut sekali ketika mana mereka sampai kepada Fairuz. Mereka melihat Fairuz yang sedang memegang kepala pemimpin mereka yang sudah dipenggal lalu dicampakkan kepada mereka. Maka para penyokong itu tatkala melihat kepala ketua mereka yang mengaku sebagai seorang nabi, yang mereka merasakan selama ini tidak pernah kalah, tidak pernah tewas, dan seorang yang kebal, maka pada ketika itu juga patahlah harapan mereka. Ketika mana melihat ketua mereka sudah pun terbunuh, mereka langsung menyerah diri, dan juga sebahagian daripada mereka bertaubat sebelum terbitnya matahari pada hari tersebut. Masya Allah. Tatkala siang menjelang, kami mengirimkan sepucuk surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu kepada baginda berita gembira bahawa kami telah melaksanakan perintah daripada baginda SAW. Tatkala utusan yang ditugaskan membawa khabar gembira tersebut tiba di Madinah,
mereka mendapati kota Madinah sedang diselubungi dengan suasana kesedihan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, belum sempat mereka menyampaikan kabar gembira ya bahwa mereka telah menunaikan perintah baginda Nabi, yang mereka pula dapat berita kesedihan kerana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka mengetahui bahawa wahyu Allah telah pun ia memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ia telah sampai wahyu Allah kepada baginda bahawa Aswad Al-Ansi telah terbunuh pada malam tersebut sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malam kewafatan pada malam semalam sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Aswad Al-Ansi telah terbunuh pada malam ini. Dia telah dibunuh oleh seorang lelaki yang sangat diberkati daripada keluarga yang diberkati. Maka pada ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, siapakah orangnya ya Rasulullah, yang dikatakan lelaki yang diberkati daripada keluarga yang berkat? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Fairuz Ad-Dailami. Dan Nabi kita katakan, fadha Fairuz, beruntunglah Fairuz, Masya Allah, kerana telah melaksanakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebahagian daripada kisah yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Mudah-mudahan kita mengambil faedah daripadanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kemenangan kepada mereka yang benar. Kadang-kadang dosa dan juga kemungkaran itu berleluasa bukan disebabkan ia itu disukai, tetapi dosa dan kemungkaran itu berleluasa kerana tidak ada orang yang bersuara menentangnya. Jadi kita lihat bagaimana kumpulan kecil daripada para sahabat berjaya mengalahkan dan menghapuskan kesesatan yang telah merobek iman kaum muslimin di Yaman hanya dengan kebijaksanaan dan rancangan, sekalipun mereka merupakan kumpulan yang kecil. Maka begitulah juga kita pada hari ini, bergeraklah dalam kita menyebarluaskan agama dan juga dalam kita nak menghapuskan keburukan, bagaikan tentera anak-anak yang bergeraknya Masya Allah secara sembunyi, tetapi dapat merobohkan bangunan-bangunan yang besar. Begitulah harapan kita dalam kita merobohkan kezaliman dan juga mengalahkan kesesatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia Ustaz, kisah yang berkaitan Fairuz Ad-Dailami. Ustaz, kalau para sahabat satu ketika dahulu mereka ini satu kumpulan kecil, tapi jiwa mereka itu besar, dan juga kekuatan mereka itu jugalah merupakan sebuah kejayaan di hujung nanti. InsyaAllah sama-samalah kita ambil iktibar pengajaran daripada apa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz berkaitan tajuk kita pada petang ini, Fairuz Ad-Dailami. Ustaz, di hujung ni pimpinan doa daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, menyeru asma-Mu ya Rahman, rahmatilah kami, ya Rahim, kasihanilah kami, ya Wahhab, berikanlah penganugerahan yang baik kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Allah. Kami memohon, merayu, meminta kepadamu ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini dan bantulah kami untuk kami menghidupkan puasa, untuk kami menjayakan qiyamul lail, untuk kami menyemarakkan tilawah Al-Quran. Bantulah kami ya Allah untuk kami menghindarkan perkara-perkara yang akan menghapuskan pahala-pahala ibadah kami dan kebaikan kami ya Allah. Bantulah kami dalam menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan. Ya
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami merayu, merintih dan meminta Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang cintakan kebenaran, sukakan kebenaran, bersama dengan orang-orang yang benar dan cintakan kepada kebaikan. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami tergolong di kalangan mereka yang tertipu dengan penipuan demi penipuan dan tertipu dengan nafsu dan juga syaitan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah semua yang mengaminkan doa ini, tak kira di mana mereka berada. Berkatilah, berilah perlindungan, kesihatan, keafiatan, penjagaan, kejayaan dan kebahagiaan pada semua yang mengaminkan doa ini. Ya Allah, angkatkanlah segala derita dan kepayahan yang sedang melanda umat Nabi Muhammad SAW. Bantulah saudara-saudara seagama kami, tak kira di mana mereka berada. Ya Allah, angkatlah derita daripada mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati seluruh kaum muslimin. Jauhilah mereka daripada perpecahan yang melemahkan agama ini ya Allah, yang melemahkan umat ini ya Allah. Satukanlah hati-hati seluruh kaum muslimin atas kalimat tauhid dan juga dakwah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rakan-rakan pendengar sekalian, itu dia kisah sebentar tadi telah pun kita sama-sama dengarkan. InsyaAllah sama-sama kita ambil manfaat, kita ambil iktibar dan pengajaran yang telah disampaikan. InsyaAllah Ustaz, semoga kita berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang pula dengan kisah-kisah para sahabat yang boleh kita pelajari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.